Assalamualaikum dan selamat petang guys. Nama saya Abdi Zushraf and welcome back to my channel. Sekiranya kalau kita terdapat senarai yang membincangkan negara-negara yang paling misteri di dunia ni, maka Korea Utara mesti berada dalam senarai itu. Seperti yang kita tahu, negara Korea Utara ni dia tidak banyak membuka dan lebih suka terpencil daripada bersosial. Seperti seorang introvert yang berada dalam rumah lah. Korea Utara adalah kediaman dengan pagar yang sangat tinggi dan tidak pernah terbuka. Walaupun demikian, Korea Utara perlahan-lahan mulai membuka penutup mukanya. Korea Utara hari ini boleh dikatakan lebih terbuka daripada ketika dipimpin oleh Kim Il-sung ataupun anaknya Kim Jong-il. Sebabkan keterbukaan ini, misteri Korea Utara mula perlahan-lahan terungkap juga. Salah satunya adalah mengenai Room 39 ataupun Bilik 39. Bilik ini dipercayai tempat super rahsia di mana Kim Jong-un merancang dan melakukan tindakan gila itu, jenis memonopoli wang di Korea Utara dan melancarkan tindakan jenayah yang terancang. Korea Utara sendiri tidak pernah mengakui tentang kewujudan Bilik 39 ini, tetapi ramai orang mempercayai tentang kewujudan Room 39 ini. So, dalam video hari ini aku nak cerita tentang apakah sebenarnya Room 39 ini. Jom kita masuk dalam video. Room 39 ataupun Bilik 39 ni jadi tempat yang paling rahsia di dunia ini. Terdapat banyak tempat rahsia di dunia ini yang sangat tersembunyi dan dilarang untuk dikunjungi. Sebagai contoh, Area 51. Mesti hampa semua tahu kan? Dan pusat data Google. Room 39 ini juga adalah tempat yang sangat rahsia dan juga dilarang untuk dikunjungi ke sana. Menurut beberapa khabar, hanya orang tertentu sahaja yang dapat memasuki bilik rahsia ini. Bangunan fizikal itu sendiri juga dirancang sedemikian rupa sehingga ia benar-benar tersembunyi dan juga sukar untuk diakses. Dilaporkan bahawa bilik 39 ini berada di kawasan Pyongyang dan berdekatan dengan kediaman Kim Jong-un. Walaupun sangat rahsia, terdapat banyak berita mengenai bilik 39 ini. Berita itu mengatakan bahawa Room 39 ini adalah operasi untuk semua jenis kegiatan haram yang dilakukan oleh Kim Jong-un. Apa yang diketahui adalah, di bilik 39 ini, pemimpin Korea Utara itu melakukan sejumlah kejahatan seperti pengubahan wang haram, transaksi haram dan pengeluaran narkotik. Dan bukan itu saja, ia merupakan tempat untuk transaksi senjata haram yang kemudian digunakan untuk mengendalikan sekitar 130 syarikat milik Kim Jong-un. Dan dilaporkan lagi, dari tempat ini sahaja Kim dapat mengantungi berbilion dolar. Diduga juga, duit yang dihasilkan Kim dari bilik 39 ini adalah untuk membiayai program nukliernya. Walaupun hari ini ia dikendalikan dan diketuai oleh Kim Jong-un, namun Room 39 ini sudah lama wujud. Room 39 ini dibina lagi dari zaman Datuk Kim Jong-un iaitu Kim Il-sung iaitu pada tahun 1970-an itu. Dan ia digunakan secara khusus seperti tujuan yang aku beritahu tadi itu. Diketahui, dulu ada satu bilik yang bernama Room 38 dibina pada zaman Kim Jong-il iaitu bapa pada Kim Jong-un. Namun, atas sebab tertentu, dia menggabungkan bilik ini dengan Room 39 ini dan menjadikan seperti sekarang. Mengenai namanya, aku tak tahu kenapa Kim Il-sung dia menamakan bilik itu sebagai Bilik 39. Namun, jelasnya bahawa itu mempunyai makna tertentu lah. Sejak berita pertama tentang Room 39 ini mula sebar, dia menjadi pembincangan ramai orang kat Korea Utara itu. Bukan setakat Korea Utara, tetapi seluruh dunia. Malangnya, itu bukan perkara yang baik kerana bilik 39 ni nampaknya menjadi bukti kekejaman sebenar diktator. Dan setelah dicerca oleh berita mengenai bilik 39 ini, pemerintah Korea Utara akhirnya bersuara. Dan dia mengatakan bahawa bilik rahsia seperti ini tidak pernah wujud dan hanya khayalan beberapa orang sahaja. Dan selepas diberi kenyataan seperti itu, tiada siapa di Korea Utara mempercayai kenyataan itu. Ada juga yang berpendapat bahawa penyataan itu adalah langkah untuk menggabungkan pandangan orang dari bilik rahsia yang sangat penting bagi Kim. Dan di Room 39 ini juga, mereka mencetak duit, iaitu mencetak currency negara lain.
Sebab apa mereka duk cetak currency negara lain kan? Kalau hampa tengok negara Korea Utara ni, tak ada negara lain pun yang nak mengadakan hubungan diplomatik dengan negara Korea Utara ni. Dan kebanyakan negara mereka tak mau ada hubungan diplomatik sebab mereka cakap negara Korea Utara ni adalah negara yang crazy dan mereka ni ada nuclear power. So sebabkan Korea Utara dia tak ada banyak hubungan diplomatik dengan negara lain, dia mencetak currency negara lain. Sebagai contoh lah nak cakap kan, macam kat Malaysia ni, kita banyak makan buah tu kan. Buah yang banyak kita makan ni, dia diimport daripada negara luar seperti Australia dan Afrika. Sebagai contoh kan, kebanyakan buah tembikai yang kita makan ni, dia diimport daripada Australia, betul tak? So if dekat Australia ni kan, apa just bayangkan senario ni. Kalau dekat Australia kalau ada berlaku rusuhan ke ataupun ekonomi slow down, dekat negara kita harga tembikai akan naik. So apa faham tak? Kalau dekat negara Korea Utara tak ada siapa yang nak menjalin hubungan diplomatik dengan mereka kan, macam mana mereka nak beli barang daripada negara luar kan? Macam benda yang tak ada kat dalam negara mereka, macam mana mereka nak import atau membeli daripada negara lain? So daripada duit yang mereka cetak, iaitu currency negara lain yang mereka cetak tu yang mereka akan guna untuk membeli barang daripada negara lain. Sebab kalau kita tengok currency yang mereka cetak tu kan, memang accurate sama macam sebiji sama macam yang asli ya. Kalau kita tengok duit kertas, duit Malaysia kita pun kalau dengan duit cetak yang mereka cetak dalam room 39 tu kan, kalau kita tengok memang dia nampak accurate gila. So dengan duit yang mereka cetak tu, mereka akan membeli barang yang mereka perlukan, iaitu benda yang mereka tak ada dalam negara mereka tu dari negara luar. Kalau kita tanya macam dari mana mereka akan dapat barang-barang tu kan, mereka tak semestinya, Korea Utara tak semestinya beli kat available market, iaitu open available market. Mereka boleh beli dari black market. Kalau bertanya, macam mana Korea Utara dia boleh mendapatkan barang ni daripada black market kan? Well, Don dan gangster-gangster yang besar yang menjaga black market ni, dia boleh dapatkan barang tu daripada mereka. And corrupted politician, ahli politik yang corrupted ni pun kalau mereka minta kan, Korea Utara kalau minta, mereka ni akan jual. So benda ni bukan kat negara kita je lah, kat semua negara benda ni sedang berlaku. Tapi yang ni aku tak tahu lah sejauh mana dia betul. Yang ni adalah based on pencarian yang aku buat di internet sajalah. Namun ini adalah rupa sebenar Room 39, tempat yang sangat rahsia di mana Kim Jong-un melakukan aksi gila-gilaannya. Agak sukar untuk mempercayai kewujudan bilik ini, memandangkan Korea Utara sendiri adalah tempat yang penuh dengan misteri, betul tak? Namun, jika apa melihat kekejaman yang dilakukan oleh Kim Jong-un, ada kemungkinan bilik rahsia ini memang betul-betul wujud. So dalam video ni aku nak tanya kat hampa, adakah hampa rasa Korea Utara dia buat aktiviti macam ni? Adakah patut? Aku tak tahu lah yang ni dia buat ni betul ke tak, aku tak tahu lah sejauh mana benda ni betul. Tapi kalau betul, adakah hampa rasa benda ni patut? Sebab Korea Utara ni kita boleh kata antara negara yang paling power among the world lah. And if kalau Korea Utara dia memang betul buat kegiatan macam ni dan memang kewujudan Room 39 ni memang ada, this can be tried for us, betul tak? So apa yang hampa rasa tentang perkara ni? Please komen kat bawah tentang hampa punya pendapat dan thought hampa tentang Room 39 ni. So yang tu je untuk video hari ni. And kalau hampa suka video ni, as usual bagi satu like and share video ni kat kawan-kawan hampa semua. And kalau hampa belum subscribe channel ni, please tekan button subscribe tu and subscribe channel ni. So nanti aku akan jumpa hampa dengan video lebih menarik. Terima kasih. Ciao.